Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini untuk mempelajari tajuk yang seterusnya, iaitu jiran sepakat membawa berkat. Okey, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ini, bagi yang baru sahaja mengikuti channel ini, diminta untuk menekan butang subscribe yang berwarna merah itu, okey, dan juga menekan like. Okey, jom kita tengok apa itu pengertian jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai tetangga. Okey, dalam 40 buah rumah di sekeliling kita, tak kiralah di depan, di belakang ataupun di kiri kanan, 40 buah rumah itu dikira sebagai jiran kita. Okey, dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, berdasarkan hadis yang dibaca tadi, seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Tak kiralah dia bangsa apa sekalipun, tak kiralah dia agama apa sekalipun, kita hendaklah menghormati jiran kita dan menjaga adab-adabnya. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Cuba bayangkan kalau kita tidak ada jiran, apakah yang akan terjadi pada kita? Sekiranya kita ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, tidak ada jiran yang menolong kita, sudah tentu menyebabkan kita menjadi susah. Okey, jadi sama-samalah kita menjaga adab dengan jiran untuk mendapatkan keberkatan dan juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, untuk jiran ni dia ada hak dia. Apakah hak sebagai jiran? Di segi perbuatan, sebagai seorang Muslim, kita kena menghormati adat mereka, hormati adat jiran, budaya mereka dan juga agama mereka. Jangan kita mencerca ataupun mengejek ataupun buat apa saja yang boleh menyebabkan jiran itu terasa hati dengan kita. Okey, yang kedua, tidak menyakiti jiran. Jangan kita sakiti dia dengan perbuatan kita. Yang ketiga, menziarahi jiran ketika sakit. Jika jiran kita ditimpa musibah, sakit, maka pergilah ziarahi mereka, bawalah buah tangan sebagai hadiah untuk mengurangkan sakit mereka dan juga memberikan mereka kegembiraan. Dan yang seterusnya, memberikan pertolongan jika diperlukan. Kiranya jiran kita itu memerlukan pertolongan, maka bantulah jiran kita.
Dan seterusnya, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Kalau kita masak sesuatu, kemungkinan baunya boleh dibau kepada jiran tetangga kita, maka lebihkan sedikit masakan tu, beri sedikit kepada jiran. Tak banyak tak apa, janji ada beri sedikit. Okay, itu untuk menjadikan rezeki kita lagi bertambah. Okay, bersedekah itu tidak mengurangkan rezeki, tetapi akan menambahkan lagi rezeki kita. Dan yang seterusnya, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Ini ada banyak berlaku ni, mengganggu ketenteraman jiran dengan membuat bising. Membuat bising macam mana? Ada yang berkaraoke, berkaraoke dengan lagu yang kuat pasang sehingga mengganggu jiran. Memasang mercun, kuat-kuat sehingga mengganggu dia. Ada anak kecil yang nak tidur malam-malam, janganlah buat bising-bising, gelak ketawa sehingga boleh mengganggu jiran. Okey. Dan juga saling memaafkan kesalahan. Jika jiran tu terbuat salah, saling memaafkan dan bertolak ansur. Perkara-perkara yang kecil-kecil tidak perlulah dipanjang-panjangkan, sama-samalah memaafkan dan juga saling bertolak ansur satu sama lain. Okey, itu di segi perbuatan. Bagaimana pula di segi percakapan kita? Di segi percakapan kita, sekiranya diperlukan, kita berilah nasihat. Sekiranya perlu. Jika jiran itu, contohnya jiran itu membuat sesuatu yang tidak elok, contohnya jiran kat rumah sebelah kita tu adalah bujang, orang bujang, dia bawa balik perempuan ke apa ke. Jadi kita sebagai seorang Muslim kena menegurnya dengan cara yang berhikmah. Cara yang berhikmah. Okay, beri nasihat sekiranya perlu. Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan mereka. Jika ada jiran kita yang mendapat sesuatu kejayaan, ucapkanlah tahniah. Dan yang ketiga, menjaga pertuturan. Jaga pertuturan kita, jangan sampai menyakiti jiran. Okay, cakap dengan ucapan yang baik-baik saja. Jangan gunakan bahasa yang tidak sopan kepada jiran kita. Dan yang ketiga, di segi emosi. Di segi emosi pula, kita berprasangka baik dengan jiran kita. Sangka baik. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah ada sebut, ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Allah cakap, jauhilah kamu daripada berprasangka, kerana sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Ismun. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Ismun, dosa. Jadi sangka baik. Dan yang seterusnya, iaitu bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Jika jiran kita ditimpa kemalangan, kita bersimpati dan boleh membantu apa yang patut. Di segi emosi kita boleh bagi kata-kata semangat dan juga bantulah mana yang boleh kita bantu. Okey, itu adalah cara ataupun bagaimana kita menghormati jiran kita yang dikatakan sebagai hak jiran. Okey, hak jiran. Jadi kita kena tunaikan hak jiran kita. Okey, seterusnya mari kita contohi bagaimana kehidupan berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik dengan jiran dia. Rasulullah SAW sentiasa berbuat baik dengan jiran dia dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Seperti yang kita tahu, Rasulullah ni dia sangat baik, tak kiralah dengan orang Islam ataupun bukan orang Islam.
Orang yang berbuat jahat kepada dia, dibalas dengan kebaikan. Itulah hebatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ni juga peka. Peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Ada kematian, ada musibah, bantu. Okey. Dan Rasulullah juga melarang kita membiarkan jiran yang berada dalam kelaparan sedangkan kita berada dalam kekenyangan. Jika ada jiran kita yang susah, yang melarat, tolong bantu mereka. Jangan kita tidur dalam keadaan kenyang dan mereka dalam keadaan kelaparan. Dan seterusnya menghargai jiran. Rasulullah SAW berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Jiran kita ni ada di sebelah, ada yang kat depan. Okey, yang mana kita perlu dahulukan? Yang paling dekat dengan kita, itu yang di sebelah kanan dan kiri kita. Itu jiran yang paling dekat dengan kita. Rasulullah SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Kalau jiran tu bagi apa-apa saja yang kita rasa, alamak, benda ni dah biasa dah ni, tak perlu remehkan. Kita hendaklah menghargai apa yang diberi oleh jiran. Okey. Okey, apa pula kepentingan adab berjiran? Apa itu kepentingan adab berjiran? Kepada individu, kita akan mendapat pahala dan keredaan Allah. Sebagai jiran, sekiranya kita beradab dengan jiran, kita akan mendapat pahala dan keredaan Allah. Dan yang kedua, menjamin ketenangan emosi. Emosi kita akan menjadi tenang apabila kita mengamalkan adab berjiran. Di segi masyarakat pula, tadi individu, masyarakat pula. Kerja yang berat akan menjadi ringan. Itulah pentingnya berjiran. Apabila kita melakukan satu kerja, kita bermuafakat dengan jiran kita, maka kerja yang kita buat akan menjadi ringan. Yang kedua, hidup damai dan harmoni. Hidup kita akan jadi damai, rukun dan harmoni tanpa sebarang pergaduhan dan perselisihan faham. Sebab apa? Kita selalu bertolak ansur dengan jiran dan jaga adab dengan jiran. InsyaAllah hidup kita akan harmoni. Gejala negatif juga dapat dipenteras. Apabila kita sentiasa menjaga adab dengan jiran kita, gejala negatif yang tidak elok dapat dipenteras. Kerana apa? Semua saling menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dan seterusnya, memupuk silaturrahim. Okey, dia bila kita mengamalkan adab dengan jiran, dapat mengeratkan silaturrahim di antara kaum muslimin dan juga dapat bersama-sama menjalinkan hubungan yang baik dengan jiran, dan mudah-mudahan yang bukan Islam pun akan tertarik dengan agama Islam. Dan di segi kepentingan adab berjiran, di peringkat negara pula, apabila kita mengamalkan adab berjiran ni, negara kita akan jadi maju dan menarik, dan juga boleh menarik kedatangan pelancong. Apabila pelancong tengok, cantiknya kawasan perumahan kita, kampung kita, dan sesuatu yang unik, jirannya saling bersilaturahim, bekerjasama, maka akan mengundang kedatangan pelancong untuk pergi melawat ke kampung ataupun taman kita. Dan selain daripada itu, ekonomi negara juga bertambah baik. Apabila ramai pelancong datang dan ada pemufakatan, ekonomi negara pun akan bertambah baik. Jadi selalulah berbuat baik kepada jiran kita. Jiran ni umpama cermin diri kita. Sekiranya jiran yang sering menyebut kebaikan kita,
maka kita tergolong dalam golongan yang orang-orang yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Kalau jiran tak suka dengan kita disebabkan perangai kita, maka muhasabahlah diri dan perbaikilah diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi jiran yang baik. Okey. Ada satu kisah daripada Rasulullah SAW dalam satu hadis yang mafhumnya beginilah. Ada seorang yang dikatakan ahli neraka. Ahli neraka. Seorang perempuan ahli neraka disebabkan apa? Dia ni seorang yang di waktu malamnya dia bangun malam untuk menunaikan solat tahajud, tidak pernah tinggal. Solat sunat tahajud sepanjang malam dia melaksanakan solat sunat tahajud. Manakala di siangnya pula dia berpuasa sunat. Berpuasa sunat, selalu berpuasa. Rasulullah cakap taqumul lail, dia menghidupkan malam, wa tasumun nahar, dan dia berpuasa pada siang harinya. Tu'zi jiranaha, dia menyakiti hati jiran dia. Tu'zi jiranaha bilisaniha, dengan lidahnya. Tu'zi jiranaha bilisaniha, dia menyakiti hati jirannya dengan lidahnya. Wahia min ahlin nar, Rasulullah kata dia tergolong dalam golongan ahli neraka. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kita terjerumus ke neraka disebabkan oleh lidah kita. Jagalah percakapan kita, jagalah tutur kata kita, jagalah jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dengan asbab lidah kita dan juga perbuatan kita. Okey, cukup dulu setakat ini untuk pelajaran kita pada hari ini. Yang mana belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe, tekan like. Sekiranya ada apa-apa cadangan yang nak diutarakan, bolehlah ditulis di bahagian komen ataupun beri kata-kata semangat untuk saya terus menghasilkan video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa tekan share untuk manfaat bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.